Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 8 Mac 2021 bersama saya Grace John Lee. Memulakan berita malam ini dengan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dilantik sebagai Chancellor pertama College University ICATS. Watikah pelantikan Abang Zohari telah diserahkan oleh Pengerusi Sarawak, Skills yang juga Presiden dan Pro Chancellor College University ICATS, Tan Sri Dato' Amal Abdul Aziz Hussein sempena Convocation ke-23 Sarawak Skill dan College University ICATS serta pelancaran naik taraf ICATS menjadi sebuah college university pada Isnin. Sementara itu, Ketua Menteri amat berbesar hati selepas diberi penghormatan dilantik sebagai Chancellor University College ICATS yang pertama. Saya amat berbesar hati kerana pada hari ini diberi penghormatan untuk melancarkan Universiti Ciptaan Tempatan sendiri, iaitu College University ICATS. Sekaligus menerima pelantikan sebagai Chancellor University College ICATS yang pertama. Saya dengan rendah hati menerima pelantikan ini. Saya akan berusaha untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan universiti yang baru di bumi Kenyalang ini. Dalam pada itu, seramai 742 graduan menerima sijil dan transkrip akademik masing-masing sempena convocation tersebut. Selain itu, Ketua Menteri turut menyampaikan anugerah dalam pelbagai kategori yang telah dipertandingkan sebelum ini. Dalam perkembangan yang sama, Sarawak Skills dan College University ICATS akan memainkan peranan penting sebagai penjana sumber tenaga mahir dalam pelbagai teknologi baru di negeri ini. Ketua Menteri berkata ia sejajar dengan kenaikan taraf ICATS sebagai sebuah college university di mana kemudahan akan dipertingkatkan dengan memfokus kepada pembangunan ilmu teknologi, penyelidikan dan kejuruteraan teknologi aero. Sejajar dengan naik taraf tersebut, Kerajaan Sarawak akan mempertingkatkan kemudahan di universiti terbaru ini yang akan memfokuskan kepada pembangunan dan pengembangan ilmu teknologi, penyelidikan, kejuruteraan dan juga aeroteknologi. Saya percaya bahawa dengan penekanan kepada teknologi, universiti ini dapat menghasilkan para teknokrat dan juga mereka yang mahir di dalam industri-industri yang baru yang akan mengubahkan pendekatan pembangunan ekonomi negeri Sarawak yang berteraskan kepada digital ekonomi. Beliau menambah dalam perkembangan dunia masa kini, gas hidrogen akan menjadi tenaga utama di masa hadapan dalam kelestarian pembangunan. Lebih-lebih lagi Sarawak kini telah mendahului negeri-negeri lain dalam merintis penggunaan hidrogen. Ini khusus jelasnya dalam sektor pengangkutan dan salah satu penggerak utama ke arah ekonomi hidrogen serta pembangunan sumber manusia mahir. Salah satu penggerak utama ke arah ekonomi hidrogen adalah pembangunan sumber manusia atau capacity building of human resource. Saya yakin institusi seperti Sarawak Skills dan College University ICATS boleh memainkan peranan sebagai penjana sumber tenaga mahir atau spesialis dalam pelbagai teknologi baru, termasuk penggunaan gas hidrogen dan teknologi digital yang menjadi pemangkin kepada ekonomi masa kini. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerajaan negeri akan membangunkan kampus baru College University ICATS lebih baik seperti universiti-universiti milik kerajaan negeri yang lain. Laporan seterusnya, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas pada Isnin melancarkan program Saberkas Prihatin bagi memperkasa usaha dan peranan mereka dalam membantu komuniti di negeri ini.
Presiden Saberkas yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Saberkas memperuntukkan dana sebanyak RM246,000 bagi program tersebut dengan menyasarkan pelibatan 82 Saberkas cawangan telah dan akan ditubuhkan. Program Saberkas Prihatin akan memperuntukkan a small amount first, dana bantuan sebanyak RM3,000 untuk setiap cawangan Saberkas yang layak serta telah mengemukakan permohonan. Beliau berkata demikian dalam program perasmian Saberkas Prihatin pada Isnin. Sementara itu, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Sarawak menambah bantuan tersebut diberikan secara inklusif bagi orang yang memerlukan. Jadi aspek-aspek kebajikan antara lainnya banjir, tanah runtuh, kebakaran, gotong royong dan juga alam-alam sekitar, environment dan sebagainya, kesihatan semasa wabak-wabak berlaku ataupun dalam keadaan epidemik yang lain, ataupun semasa COVID-19 yang kita hadapi sekarang, ataupun kepada golongan-golongan yang memerlukan. As I said just now, it's endless, it's not exhaustive. There might be situation whereby the youth is needed. Dalam pada itu, beliau memberitahu program baharu itu juga akan dikelolakan oleh Jawatan Kuasa Kecil Sosial dan Kebajikan Saberkas dengan kerjasama Saberkas Cawangan dan agensi-agensi lain seperti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan sebagainya. Hadir sama Timbalan Presiden Saberkas yang juga Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Menteri Muda Utiliti Bekalan Elektrik Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Setiausaha Agung Saberkas merangkap Adun Darul, Safi'i Ahmad serta barisan tertinggi Saberkas. Berita selanjutnya, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul pada Isnin menerima kunjungan daripada rombongan tim media anak Sarawak TMAS di pejabat beliau di Wisma Bapak Malaysia Kuching. Pertemuan tersebut bertujuan membincangkan mengenai perancangan untuk mewujudkan kolaborasi bersama antara UKAS dan TMAS dalam bidang produksi di Sarawak dengan mengetengahkan karya seorang pengarah muda TMAS, Wan Muhammad Haikal Wan Fairul Haswandi. Menurut Abdullah, meskipun baru berusia 17 tahun, namun hasil kerja Wan Muhammad Haikal berjaya menerbitkan beberapa video pendek yang disiarkan di laman sosial amat mengagumkan. Walaupun ini adalah hasil kerja seorang pengarah muda dan bersifat amateur, tetapi satu yang mengagumkan ialah produksi ini tidak ada langsung peruntukan yang terlibat. It's almost zero budget, dan saya rasa kita bagi pihak diri saya dan juga warga pengurusan UKAS akan cuba membantu untuk memastikan minat dan kesungguhan beliau untuk menjadi pengarah dan berkarya melalui penerbitan video ataupun cerita ataupun di masa akan datang sebuah filem akan beliau akan lebih cekal dan tidak mudah putus asa, dan kita lihatlah bagaimana kita akan membantu sama ada di peringkat UKAS ataupun kerajaan negeri. Dalam kunjungan itu juga, Abdullah Saidul berkongsi pengalaman beliau bagi memberikan kata-kata semangat berserta nasihat kepada Wan Muhammad Haikal untuk menguatkan lagi semangat dan minat yang ada dalam menepani cabaran yang akan dihadapinya menerusi bidang tersebut. Sementara itu, ayah kepada Wan Muhammad Haikal sempat merakamkan penghargaan terhadap Abdullah atas keprihatinan beliau memberi kata-kata semangat dan sokongan kepada anaknya untuk terus berkarya. Peluang itu bukan selalunya ada, dan terima kasih juga kepada YB di atas nasihat dan kata-kata semangatnya terhadap anak-anak muda Sarawak supaya lebih semangat untuk berkarya, terutamanya dalam bidang seni lah. Manakala Wan Muhammad Haikal sendiri ketika ditemu bual berharap agar karya-karya anak Sarawak akan terus mendapat sambutan. Pada masa tu ambil dah video pendek 6 biji video pendek yang ambil dah pola Tonggis
Hilang dan KG082. Penggesnya ada 4 episod di dalam Facebook dan YouTube Soal Edition. Harapan Jamik sebagai karya anak-anak Sarawak diterima oleh masyarakat. Berikut pula projek dijantas pejalan kaki menyeberang Jalan Kubu yang dibina dalam masa terdekat ini akan memberi kemudahan kepada warga Limbang. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, projek ini diletakkan di bawah Majlis Daerah Limbang dengan kos keseluruhan RM4.5 juta. Projek ini penting sebab ianya akan menghubung Taman Tasik Bukit Mas kepada tebingan Sungai Limbang tanpa menyeberangi jalan raya, berjalan kaki across the road lah. Ia juga penting sebab pada masa akan datang projek itu dah berjalan jugalah, iaitu pembesaran jalan memasuki Bandar Limbang daripada 2 haluan kepada 4 haluan, jalan berkembar. Jadi ini akan membahayakan pejalan kaki lah kalau tidak ada jejantas ini lah. Dan jejantas ini juga merupakan salah satu ikon baru di Limbang ni, yang mana desainnya begitu cantik sekali lah. Dan ianya mesra semua, termasuk OKU. Adun Bukit Kota itu menambah, turut akan dibina ialah dataran Bandar Limbang yang sedang dalam proses tender. Di dataran Bandar Limbang itu akan menempatkan lebih kurang 300 parking space dengan kemudahan riadah. Dan apabila siap, ia dapat dihubungi melalui jejantas menyeberangi Jalan Wong Siol dan Wong Sap N yang dah siap menuju ke bangunan tamu Limbang. Jadi kemudahan ini akan melengkapkanlah satu prasarana penting untuk kegiatan sosio-ekonomi dan juga pelancongan bagi kita di Bandar Limbang ini. Satu lagi projek yang kini dalam tender ialah projek menaik taraf lapangan terbang lama Limbang menjadi taman awam dengan kos sebanyak RM10 juta. Masih lagi dengan perkembangan di Limbang, dengan seramai 1,170 barisan hadapan di bahagian tersebut akan menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam fasa pertama. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, petugas barisan hadapan akan melalui 2 fasa pengambilan vaksin COVID-19 dengan keseluruhan mereka seramai hampir 7,000 orang. Dan hari ini kami yang berhormat Datuk Haji Asbi dan saya serta Timbalan Residen dan pegawai daerah merupakan antara yang terpilih penerima vaksin yang pertama di Limbang, sebab kita ni dikategori sebagai frontliner, dan kami juga ingin memperlihatkan kepada orang ramai bahawa vaksin ini adalah selamat, dan mungkin kalau ada kesan sampingan adalah kesan sampingan setempat di kawasan kita kena injek tadilah. Dalam pada itu, beliau mahu orang ramai tampil dengan mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Manakala di Mulu, Timbalan Speaker DUN Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, program imunisasi COVID-19 adalah sangat dinantikan. Adun Mulu itu menambah, ini bukan sahaja membuka lembaran baru tetapi juga memberi semangat kepada rakyat dalam melindungi diri, keluarga dan orang lain daripada jangkitan COVID-19. Saya rasa bangga sebab ada peluang untuk divaksin. Hari ini memang vaksin ini kita dah lama tunggu. Not just us here, all the countries over the world. Selepas pandemik COVID ini sudah merebak,
everybody wants to have a vaccine to make sure that we are protected against this COVID-19. So today I'm glad I'm given the opportunity to be amongst the frontliners to give confidence. Ini beri semangat kepada semua rakyat kita untuk maju ke depan untuk divaksin, because it is very important. Kita nak semua dari kerajaan, we want everybody to be vaccinated. Those for now above 18 years old, because as we say, if we want everybody to be safe, then everybody needs to be vaccinated. Kalau ada yang belum vaccinated tu, memang they will still face the risk of infection. Ya. Semasa ditemui selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 di Dewan Suara Marudi, Datuk Gerawat menggesa semua rakyat mendaftarkan diri bagi menerima vaksin. Sementara itu, Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau meminta semua pemimpin termasuk Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memainkan peranan masing-masing bagi menggalakkan masyarakat mendaftar diri sebagai penerima vaksin COVID-19. No closing that. So appeal to all these Dato' Kampung, especially the JKK, to come in, register and put up the name with the DO. That is for the Ulu area. For those people in town, I think they can do it to My Sejahtera. And also, I think this is, the government is giving free. And now it is our role, the rakyat role, to play our part also. I think these are professional people. We have to trust the medical. They are doing the government medical. We go to the hospital to be treated. This vaccination is not to, they say this and that. I think this is the reverse of what the government or the medical department. Sekian edisi malam bersama saya Grace John Lee dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.